Apa yang SB tulis ni adalah proses perjalanan rohani kita, yang mana dulu kita hidup dalam diri jasad kita ni, kita tak tahu pun tentang kewujudan diri batin kita kan. Jadi apabila kita mula kenal, dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani perjalanan rohani kita ni, kita kenal, kita jumpa diri Adam. Sebelum kita jumpa diri Adam tu, kita jumpa diri Hawa dulu. Oh, kita kenal pasti, oh aku ni nafsunya macam ni, nak apa, semua tu adalah keduniaan. Keduniaan tu merujuk kepada Hawa lah, Hawa. Okey, kemudian kita kenal diri Adam kita. Diri Adam ni maksudnya diri dalam diri kita. Bila kita dah kenal diri Adam, diri Hawa, kita kemudian dah kenal diri Adam dalam diri kita. Maksudnya diri rohani kita yang kita namakan pada masa tu adalah diri Adam. Kita jumpa diri Adam kita dulu. Kita tahu kewujudan roh kita. Jadi pada masa itulah kita mula dibersihkan. Adam tadi dibersihkan, dibuang Hawa, ditundukkan Hawa, dijinakkan kuda liar Hawa dalam diri kita ni, supaya Hawa tu tunduk kepada Adam, supaya Adam ni tidak lagi diperbodohkan. Semasa kita hidup dengan jasad ni, kita banyak diperbodohkan oleh Hawa. Kita nak itu kita buat, kita nak apa sajalah yang tak betul pun kita buat, sebab kita diperbodohkan oleh Hawa kita sendiri. Kemudian apabila kita dah mula cerdik, dah mula menilai kan, maksudnya kita mula sedar tentang kewujudan Adam dalam diri kita, kita dah boleh berfikir baik buruk dan menilai dan melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Tempat itulah yang kita katakan kita menerima taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada titik kesedaran tu. Apabila kita dah sedar, kita dah berubah, kita dah boleh berfikir dan kita boleh menilai, maka kita pun tundukkan nafsu kita. Maksud itulah Adam mula menguasai Hawa. Sampailah Adam tadi dibersihkan dengan cara Hawa tu ditundukkan. Apabila Hawa ditundukkan, nafsu-nafsu keji kita tadi diturunkan kepada nafsu mutmainnah. Apabila sampai kepada nafsu mutmainnah inilah, maka diri Adam kita ni mula bersih. Bila mula bersih, maka kita pun sampai kepada tahap yang tenang, jiwa yang tenang, hati kita jadi kosong. Bukan hati jadi kosong macam mana, hati ni kosong daripada belenggu Hawa. Hawa dah tak dapat mengikat Adam lagi. Adam tu dah mula cerdik kan. Bila dikosongkan tu lah dia jadi Adam yang dah boleh menilai, yang boleh bertindak. Kemudian Adam tadi dibawa kepada sifat la haula wala quwata illa billah kan. Maksudnya Adam tu terikat kepada Allah. Dia tak pandang lagi dah Hawa, dia pandang Allah. Bila dia pandang Allah, dia nak menuju kepada Allah. Bila dia nak menuju kepada Allah, maka kat situlah Adam dia menjerit-jerit dalam hati dia nak kepada Allah. Bila dia nak kepada Allah tu, maka bekas hati Adam tu dikosongkan satu persatu. Dikosongkan daripada dunia hingga semua jadi clear. Bila semua jadi clear tadi, Adam semakin tenang sehinggalah Adam itu berada di syurga dunia, berada di jannatul ajilah, berada di ketenangan hati. Apabila dia berada di ketenangan hati itulah, maka sebenarnya Adam tadi telah tiba kepada separuh perjalanan menuju kepada ma'rifatullah. Apabila sampai kepada syurga dunia, kat situlah sebenarnya Adam telah pun menemukan Musa dan juga Khidir tanpa dia sedar. Kat dalam tu sebenarnya, kat masa tu kita sebenarnya telah pun masuki alam Jabarut. Kita telah pun melepasi alam malakut dan kita telah masuk kepada alam Jabarut. Bila kat situlah berlakunya satu proses dalam diri kita, yang mana kadang kita bertanya, kita yang menjawab. Kita bertanya, kita yang menjawab. Sebenarnya ada dua watak kat situ, watak Musa dan watak Khidir. Tapi pada masa tu kita tak sedar pun watak tu. Kita tak tahu pun tentang kewujudan tu, melainkan setelah kita melepasi alam tersebut, barulah kita sedar kewujudan tersebut. Jadi pada masa tu kita rasa seolah ada tiga diri. Diri yang kat luar. Kat luar tu maksudnya diri rohani lagi. Diri rohani yang menyaksikan, yang bertanya dan yang menjawab. Seolah-olah ada tiga diri kat situ.
Macam tu. Lepas tu apabila Allah Ta'ala memberi ilham, kat masa tu Allah Ta'ala akan beri kita ilham. Banyak ilham tu akan datang kepada kita kan. Dan banyak kita terokai alam-alam tadi, sehinggalah kita sampai kepada zuk rasa. Sampai kepada zuk rasa itulah. Maka sebenarnya pada masa tu kita menemukan diri Muhammad kita yang bersarung. Pada masa tu Musa tu dah lenyap di dalam Khidir. Seolah benda tu lenyap. Seolah Musa dan Khidir itu menjadi satu. Musa dan Khidir itu menjadi satu, seolah kemudian lenyap macam tu. Kemudian kita menemukan diri Muhammad kita yang bersarung. Diri Muhammad yang bersarung itulah kita temu di saat kita zuk rasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan tercerai, terpisah, terasing, terduduk satu tempat yang kita pun tak tahu kat mana, tapi tempat yang cukup tenang. Di zuk rasa itulah, setelah selesai zuk rasa itulah, maka kemudian akan datanglah Khidir membawa utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berupa ujian tawakal untuk meningkatkan darjat kita, untuk ditempuh lagi ujian-ujian penyucian kita kan. Apabila sampai ujian tu, kita kena sambut ujian tu dan kita kena lakukan ujian tu, kena jalanin ujian tu, sehinggalah kita sedar, aku seolah-olahnya memang dah dekat sangat, memang dah seolah dah pegang Muhammad yang bersarung tu. Jadi kita jadi rindu sangat. Kita akan rindu sangat untuk jumpa Muhammad yang dalam sarung tu. Ibarat pun jikalah kita menemukan sebilah keris kayu tu adalah sarung keris tu adalah pakaian kepada Muhammad, dan kita perlu tanggalkan keris yang besi itu daripada sarungnya untuk nyatakan diri Muhammad diri kita tu, diri sebenar diri Muhammad diri kita tu. Jadi untuk sampai kepada situlah, maka kita kena menjalani ujian tawakal. Apabila selesai ujian tawakal itulah, maka kita akan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyatakan Muhammad tu menyeliputi diri kita. Muhammad tu menyatakan diri kita, untuk nyatakan Muhammad tu. Bila nyata dan zahirnya Muhammad dalam diri kita tu, maka kita akan memakailah pakaian Muhammad tu, akan menjadi Muhammad yang terpuji diri kita kan. Maksud itulah apabila kita dengan diri yang bersih itulah, diri Muhammad yang terpuji yang kita dah sampai nanti, barulah kita layak untuk bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Apabila kita sampai kepada Muhammad Rasulullah itulah, maka kat situlah maka nyatanya Allah dan nyatanya ketuhanan Allah itu pada diri kita. Maka lengkaplah perjalanan hidup kita. Kalau kita nak balik pada masa tu pun, insya-Allah kita akan pejam mata dan tutup rapat-rapat puas hati dah, insya-Allah.